Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Rizwan dalam bengkel menghasilkan BBB menggunakan GP dan juga easygift.com. Baik, apa yang kita akan belajar hari ini ialah berkaitan dengan laman sesawang ataupun website GP ataupun easygift.com, di mana website ini ada menyediakan bahan carian dan hasilkan gift secara percuma. Seterusnya kita akan belajar macam mana cara nak tukarkan video kepada animated GIF. Dan yang terakhir kita nak belajar macam mana cara nak masukkan atau letak GIF dalam PowerPoint. Baik, yang pertama kita tengok dulu macam mana cara nak hasilkan dan masukkan animated GIF dalam PowerPoint. Baik, di sini saya senaraikan langkah-langkah yang kita perlu buat untuk hasilkan GIF daripada video. Okey, yang pertama kita sediakan klip video. Kemudian kita buka laman GP atau easygift.com. Kemudian kita muat naik atau upload klip video yang kita mahu untuk ditukarkan kepada format animated GIF. Jadi kalau kita menggunakan GP, kita perlu sign up dan sign up dia adalah percuma. Baik, setelah kita sign up, kita kena pilih upload dan upload video yang kita mahu. Kemudian kita klik continue upload dan upload to GP. Dan seterusnya apabila dia dah siap, kita boleh muat turun file animated GIF tersebut dengan cara kita klik kanan pada file dan pilih save as image. Kemudian akhir sekali file GIF tu, GIF tu kita boleh letak di dalam PowerPoint. Baik, kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk menghasilkan GIF daripada video yang kita hasilkan. Okey, yang pertama kita pergi ke laman GIF, website GIF. Kemudian kita pilih GP, okey, GP, type GP. Kemudian kita nak upload. Baik, untuk upload video yang kita dah record daripada aktiviti yang kita buat tu, kita nak hasilkan dia sebagai GIF, kita kena upload. Jadi nak upload, kita klik upload. Kemudian kita pilih di sini upload a GIF MP4 or MOV. Yang ni kita ambil daripada file video kita lah contohnya. Okey, kita choose file. Contoh saya ada satu video hambur kaki aras rendah. Okey, open. Baik, bila kita nak upload file kita untuk hasilkan GP, kita mestilah create an account kalau kita belum ada account. Tapi kalau kita dah ada account, kita cuma login saja. Jangan risau, dia percuma. Okey, kalau kita create an account pun percuma. Kalau create an account, dia hanya minta kita punya email dan juga kita masukkan password lah untuk sign up. Tapi kalau kita dah ada account, kita cuma login teruslah. Okey. Baik, macam saya dah pernah ada account, jadi kita pilih semula file dan kita upload. Baik, dekat sini dia suruh kita trim lah. Kita nak trim yang mana satu. Ingat, file untuk GIF ni tak boleh lebih daripada 30 saat. Okay, tak boleh lebih daripada 30 saat. Kalau boleh video-video pendek sahaja yang tak lebih 30 saat. Okay, contoh saya nak masukkan semua, saya tak mahu trim langsung. Okay, jadi terus ke continue to upload. Okay, kemudian saya nak letak tag. Contoh yang ni hambur kaki aras rendah. Okay, hambur kaki aras rendah. Okay, source dia, kalau ada source lah macam yang ni, saya ada letak dalam satu YouTube, channel YouTube saya. Kalau nak letak dia punya URL boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay, seterusnya yang ni dia kata text separate with comma to add multiple tag. Okay, upload ya. Baik, dia kata upload dah complete. Baik, dekat sini kita boleh tengok
belum ada tag kan. Okey, kalau tak ada tag kita tambah tag tambah tag. Tadi saya ingat dah masuk kan. Okey. Hambur kaki aras rendah. Okey, tambah Okey, dah ada teks. Okey, seterusnya. Okey, kalau ada tag dia ada kat bawah tu lah. Okey, macam mana kita nak download kita punya file GIF ni? Sama macam tadi juga, ataupun sama macam yang sebelum ni saya ajar. Kita kena klik kanan dekat sini dan save image as. Okey, save image as. Dekat sini dia jadi save as type GIF Okey, jadi nak rename boleh, tak nak rename pun tak apa. Okey, save. Baik, seterusnya kita pergi ke file atau folder yang kita dah simpan GIF tadi tu. Kita check balik adakah gambar dia bergerak. Okey, ya, dia animated GIF Jadi tadi video dia dah convert ataupun dah tukarkan kepada GIF. Kita cuba tengok size dia. Size dia dalam 2.17 MB. Kalau size video 4 MB. Okay, jadi dia dapat kurangkan sikit lah size dia tu. Tapi kelebihan dia banyak lah. Contoh macam PowerPoint. Okay, kita buka PowerPoint yang kita nak masukkan. Contoh yang ni hambur kaki aras rendah. Okay. Jadi file GIF tadi tu kita copy je. Copy. Dan kita paste sahaja di sini. Okey, paste. Kalau tak nak paste dekat dalam petak ni, kalau kita nak paste kat tempat lain boleh. Sama je, tak ada masalah. Okey. Kalau kita nak paste dalam ni terus pun boleh. Ataupun kita tekan Ctrl V pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kemudian kita besarkan. Kalau nak besar, kalau tak nak besar nak letak tepi kan, letak tengah ke, belakang, atas ke bawah ke, itu ikut kreativiti masing-masing. Okey, macam biasa bila kita nak tengok macam mana file ni ataupun GIF ni bergerak, kita kena tekan slideshow. Okey, kena tekan slideshow. Okey, jadi masa kita buat presentation ataupun sedang mengajar murid, kita boleh terangkan sambil tunjukkan PowerPoint ni. Okey, jadi dia berulang-ulang tanpa kita perlu setting apa-apa dekat PowerPoint. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baik, bersama saya lagi Cikgu Rizwan. Saya nak tunjukkan cara lain untuk kita hasilkan animated GIF dengan menggunakan video yang kita ada, tapi tanpa perlu sign up apa-apa pada laman web macam GP tu kita kena sign up. Yang ni kita boleh guna EasyGIF easygif.com. Okay, easygif.com ni kita tak perlu sign up. Kita cuma upload file kita, contoh video, okay, video to GIF. Okay, kita nak hasilkan animated GIF tu dengan video melalui video yang kita ada, hanya klik kat sini saja. Okey, klik kat sini, kemudian kita pilih file kita tu, contoh hambur kaki aras rendah ni, kemudian open. Baik, kemudian kita klik upload video. Okey, sekarang dia dah upload video. Jadi dekat sini file dia 4.1 MB Okey, jadi kalau kita nak ubah dia punya size apa semua kat sini boleh. Dia tak macam GP tadi, dia tak boleh ubah. Tapi yang ni dia boleh ubah. Tapi kalau tak nak pening-pening nak resize ke, nak rotate ke, nak cut ke apa semua ni, kita terus saja convert to GIF. Okay, convert, tunggu. Okay, dia dah siap. Bila dia jadi macam ni, apa yang kita perlu buat ialah kita cuma perlu save image sahaja. Okay, save image. Dah siap. Okay, kita check kat dalam kita punya folder yang kita dah save tu.
Okey, sama saja. Tak ada apa perbezaan, cuma dia lebih senang, kita tak payah sign up. Okey, saiz dia agak besar sikit lah berbanding dengan saiz yang dekat GP tu. Sebab kat GP tu dia compress bagi jadi kecil, dan dekat sini dia 3.49, yang asal dia 4.09. Tapi kelebihan yang ada pada Easy Gift ni, kita boleh custom lah saiz dia nak besar mana, frame rate dia nak besar mana. Okay? Yang ni lebih, orang kata apa, lebih ikut apa yang kita nak lah. Tapi kalau macam GP tu, dia itu saja, dia tak ada pilihan lain. Okey, saya harap ini dapat membantu untuk yang tak mahu sign up dekat GP. Boleh guna easygift.com. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, yang pertama kita buka dulu Google untuk kita masuk ke GP. GIPHY, GP. Baik, kemudian kita pergi ke laman web GP, search all GIF and make your own animated GIF. Baik, dekat sini kita boleh cari GIF yang kita mahu. Okey, kita nak cari GIF yang kita mahu. Contoh, saya nak ajar putaran roda. Okey, jika kita type putaran roda, mungkin tak keluar. Okey, kalau kita sebut putaran roda, kalau kita type putaran roda, mungkin tak keluar. Jadi kita cuba tambah hashtag, tengok. Pun tak ada. Jadi jalan penyelesaian ialah kita kena gunakan English lah. Okey, kita kena gunakan English, iaitu Cartwheel. Okey, jadi kalau kita type dalam bahasa Inggeris, Cartwheel ada putaran roda. Jadi dekat sini ada banyak pilihan putaran roda. Jadi kita kena pilih yang mana yang sesuai untuk kita tunjukkan kepada murid kita lah. Kalau boleh biarlah yang yang sopan, yang berbaju dan sebagainya, yang berpakaian lengkap. Jadi kalau dekat sini, kalau kita tengok, kebanyakannya tak berapa sesuai. Okey, kalau ada pun yang ini. Okey, kita boleh tengok lagi. Okey, jadi proses untuk mencari ini agak lambat lah sebenarnya jika nak dibandingkan dengan kita hasilkan sendiri. Sebab kita perlu cari mana yang sesuai. Okey, jadi kalau kita nak gunakan animated GIF kita sendiri, kita kena sediakan video dan kita upload ke dalam ni. Okey, jadi kalau dekat sini kita tengok yang ni lah macam sesuai kan. Okey, jadi kita klik kanan dekat file gambar tu, kemudian kita save image as. Okey, save image as. Okey, nampak ni dekat sini dia file GP, GIF image. Okey, jadi kita tekan je save. Kalau kita nak rename, kita rename lah. Kalau kita tak nak, kita tak payah, kita tekan save je. Okey, baik, kemudian kita tengok file yang kita dah download tadi tu. Okey, ini jadi file yang kita download tadi tu ataupun kita muat turun tadi tu, dia memang GIF. Sebab dia ada animasi dekat situ, dia bergerak. Okey, selesai dah download ataupun dah muat turun file GIF tu, kita buat satu PowerPoint. Okey, buat satu PowerPoint. Kita buka satu PowerPoint, kemudian kita cuba paste. Okey, kita cuba paste. Okey, contoh kita nak ajar putaran roda. Okey,
macam mana putaran roda. Okey, kita copy, kita paste gambar tadi. Copy dan okey, paste. Lepas tu kita adjust lah. Sesuaikan nak besar ke nak kecil ke. Okey, yang ni kita nak letak tengah ke kan. Okey, tak masalah. Okey, sekarang kita tengok dekat sini gambar ni dia tak bergerak. Kenapa tak bergerak? Okey, antara sebab yang pertama tak bergerak ialah kita tak tekan slideshow. Jadi nak gerakkan gambar ni, nak tengok gambar ni bergerak dengan animasi apa semua, kita kena tekan slideshow. Okey, barulah dia bergerak. Okey, jadi semasa kita tekan slideshow ni, kita boleh buat penerangan kepada murid kita tanpa kita perlu tekan apa-apa lagi button play dan sebagainya. Kalau video mungkin size dia agak besar kan, tapi kalau dalam format GIF ni size dia kecil lah. Jadi kita pun tak perlu risau PowerPoint kita tu terlalu besar untuk diberikan kepada murid. Okey, itu sahaja untuk cara memasukkan file GIF ke dalam PowerPoint. Baik, apa kelebihan GIF dalam PowerPoint? Baik, kelebihan GIF dalam PowerPoint yang pertama, kita tidak perlu lagi tekan play pada file video setelah ditukarkan kepada animated GIF. Kalau tuan-tuan ataupun puan-puan tengok di sebelah ini ada satu file GIF yang mana saya nak ajarkan apa itu step close. Jadi dekat sini dah ada satu file GIF. Jadi saya tak perlu tekan play, tak perlu tekan stop. Jadi dia akan berterusan bergerak tanpa kita tekan apa-apa, tanpa setting apa-apa. Okey, yang kedua, kelebihannya ialah kita tidak perlu risau lagi file video tidak dapat dimainkan jika PowerPoint dikongsi kepada murid atau orang lain. Okay, kebiasaannya bila kita letak video di dalam PowerPoint, bila kita share dengan orang lain ataupun beri file PowerPoint itu kepada orang lain, kita pindahkan ke komputer yang lain, kadang-kadang file video tu tak dapat detect ataupun tak dapat dimainkan semula, tak dapat play. Sebab apa? Mungkin file video tu tertinggal ke dan sebagainya lah. Jadi kalau kita guna GIF ni, dia tak perlu risau sebab tak akan berlaku masalah seperti itu. Baik, yang seterusnya, kelebihan GIF dalam slideshow PowerPoint juga, semuanya autoplay. Tak perlu risau ada audio yang mengganggu semasa sesi pembentangan. Jadi semuanya autoplay, dia main sendiri. Kita tak perlu nak tekan apa-apa dan dia tak ada audio. Okay, sebab biasanya kita nak buat penerangan, kita kalau boleh kita elakkan ada audio. Kita tunjuk video visual sahaja kepada murid. Dan yang terakhir, GIF ni juga dia ada kelemahan juga, iaitu audio lah. Seperti tadi yang saya cakap, dia tak ada audio, tapi dia boleh jadi satu kelemahan juga. Sebab apa? Ada orang dia gemar ataupun suka ada audio bersama dengan visual. Tapi kita kena sedia maklum, graphic interchange format ataupun GIF ni dia sesuai digunakan untuk logo dan animasi tanpa suara. Jadi dia sesuai untuk orang yang nak gunakan GIF ni untuk sesi pembentangan tanpa ada apa-apa audio. Jadi kita boleh tengok contoh lain macam mana cara kita nak gunakan GIF ni dalam video PDPC kita. Okey. Contoh, kita nak ajar dirian tangan dengan sokongan. Okey. Okey, dekat sini kita tuliskan penerangan dia dan di sebelah ini kita masukkan GIF. Ingat, kita tak perlu tekan play, kita tak perlu tekan stop, tak perlu adjust dia punya suara dan sebagainya sebab GIF ni dia senang, dia auto play dan size dia juga tak besar. Jadi itu sahaja sesi bengkel kita pada hari ini, iaitu menghasilkan BBB ataupun video pengajaran menggunakan GIF atau menggunakan GP. GP tu laman web untuk menghasilkan GIF tu lah. Jadi harap semua ni dapat membantu dan bermanfaat kepada kita semua dan kita dapat hasilkan video pengajaran ataupun video PDPC yang lebih menarik dan
mudah untuk digunakan dalam kelas. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.